Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noliana binti Mak Rosli. Nombor matrik A180275 akan membentangkan berkaitan dengan ciri-ciri penting yang terdapat di alam Melayu telah menjadikan orang Melayu sebagai masyarakat maritim yang dinamik. Kepada Dr. Muhammad Firdaus Abdullah. Isi kandungan bagi slide ini adalah 1.0 iaitu pengenalan. 2.0 Ciri-ciri penting bagi masyarakat maritim di alam Melayu. 2.1 Masyarakat pesisir pantai. 2.2 Teknologi perkapalan dan pembuatan perahu. 2.3 Aktiviti perdagangan. 2.4 Aspek kepercayaan. 2.5 Manuskrip Melayu. Dan terakhir sekali 3.0 Kesimpulan. 1.0 Pengenalan. Maritim dari segi istilahnya adalah apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan laut seperti perdagangan, perkapalan dan pelayaran. Masyarakat maritim dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan masyarakat yang hidup berasaskan aktiviti-aktiviti kelautan. Lautan alam Melayu pula merupakan tanah yang dekat dengan laut antara daratan semenanjung Tanah Melayu dengan Sumatera. 2.0 Ciri-ciri penting bagi masyarakat maritim di alam Melayu. Terdapat 5 ciri yang menjadikan bukti bahawa masyarakat Melayu adalah sebuah masyarakat maritim. Yang pertama, masyarakat pesisir pantai. Yang kedua, teknologi perkapalan dan pembuatan perahu. Yang ketiga, aktiviti perdagangan. Yang keempat, aspek kepercayaan. Dan yang terakhir, manuskrip Melayu. 2.1 Masyarakat pesisir pantai. Pada 1,500 tahun dahulu, masyarakat Melayu di semenanjung Tanah Melayu mula menetap di kawasan-kawasan yang berteraskan kepada kelautan, iaitu di pesisiran pantai dan muara sungai. Perkara ini jelas menunjukkan berlaku pertukaran fenomena di mana mulanya alam Melayu berfokuskan kepada masyarakat agraria seperti memburu, pertanian dan memupuk hasil hutan, namun telah bertukar kepada masyarakat maritim yang berasaskan kepada aktiviti-aktiviti kelautan. Bagi kaum pesisir masyarakat pesisir di semenanjung Tanah Melayu, terutama sekali ianya terdiri pada penduduk tempatan, orang laut dan juga para pedagang dari luar yang menjalankan aktiviti perdagangan. Ciri utama bagi masyarakat pesisir pantai pula adalah menjalankan aktiviti ekonomi yang berasaskan perdagangan serta kelautan. Justru itu orang Melayu yang tinggal di pesisir pantai lebih mudah untuk mendapat bahan-bahan mentah ataupun barang dari luar melalui pedagang asing yang datang untuk urusan perdagangan. Orang-orang Melayu yang tinggal di pesisir pantai juga lebih beruntung daripada orang yang tinggal di kawasan pedalaman. Ini kerana masyarakat di pesisir pantai lebih terdedah kepada budaya luar kerana wujudnya komunikasi dengan pedagang dari luar yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza-beza. Dengan itu, masyarakat pesisir pantai berperanan sebagai orang tengah antara pedagang-pedagang asing dengan masyarakat pedalaman. Perkara ini dapat membantu serta memudahkan urusan antara satu sama lain. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai juga lebih cepat menerima perubahan kerana mereka mengamalkan pola hidup yang bersifat terbuka berbanding masyarakat pedalaman yang hanya berfokus kepada aktiviti kedaratan sahaja. Justru itu, masyarakat pesisir pantai lebih pandai dalam meneroka bidang atau aktiviti ekonomi yang baru serta dapat mengeksploitasikan segala sumber dan pengetahuan mereka. Bagi sektor ekonomi baharu yang dijalankan oleh masyarakat Melayu di pesisir pantai adalah seperti melakukan aktiviti perdagangan dengan komuniti luar yang berbilang bangsa dan agama. Ketika orang Melayu mulai melibatkan diri dengan aktiviti maritim yang khususnya tinggal di pesisir pantai, mereka telah menyumbangkan kepada kemajuan terhadap kerajaan-kerajaan di Kepulauan Melayu. Antara kerajaan yang terkenal pada ketika itu adalah seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Champa, Melaka, Mataram, Singasari, Langkasuka, Johor Riau dan lain-lain lagi. Seterusnya, 2.2 Teknologi perkapalan dan pembuatan perahu. Orang Melayu pada ketika dulu telah mempunyai kemahiran dalam aktiviti perkapalan dan pembuatan perahu.
Orang Melayu juga gemar melibatkan diri dalam pelayaran sehingga dunia luar atau pedagang dari luar tertarik untuk mempelajari ilmu pelayaran yang dikuasai oleh orang Melayu. Perahu adalah salah satu pengangkutan air yang terkenal dalam kalangan masyarakat pesisir pantai di alam Melayu. Justru itu, perahu telah dijadikan sebagai suatu budaya terhadap masyarakat pesisir di alam Melayu kerana ia merupakan sebuah pengangkutan air yang utama bagi menjalankan aktiviti kelautan. Kemahiran penerokaan laut yang dimiliki masyarakat pesisir pantai di alam Melayu membuktikan melalui kehebatan mereka yang membina perahu yang terdiri daripada pelbagai bentuk, unik, ragam, hiasan dan yang menarik. Masyarakat Melayu itu pasti mempunyai motif-motif yang melambangkan corak flora atau fauna bagi membezakan jenis-jenis serta memberikan makna yang mendalam melalui pelambangan yang diukir terutama di perahu. Dengan menggunakan perahu juga, segala aktiviti kelautan seperti menangkap ikan, berdagang, berburu, berperang, migrasi, ritual dan sebagainya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Perahu yang terkenal dalam kalangan masyarakat di alam Melayu adalah perahu gendang gasa. Ini kerana gendang gasa lebih menyelah serta menonjol dari segi imej perahunya. Perahu gendang gasa ini dibuat daripada campuran beberapa jenis logam. Antaranya jenis logam tembaga, timah, zinc, besi, plumbum dan nikel. Perahu gendang gasa kebiasaan juga digunakan oleh suku kaum seperti Miao, Liao, Lolo, Inyash di Yunan, Kwachao, Kwansi dan Muon di bahagian Tongking, Lamek dan Khmer di Laos, Lawa di Thailand dan Karen di Burma. Ia menunjukkan bahawa negara di alam Melayu atau Asia Tenggara mempunyai kebudayaan yang sama yang mengamalkan dengan kelebihan mereka dalam pembinaan perahu. Selain daripada perahu, kapal juga merupakan salah satu pengangkutan air yang terutama bagi aktiviti perdagangan kerana ia mempunyai kapasiti yang lebih besar berbanding dengan perahu. Kapal tradisional orang-orang Melayu terbagi pada 3 kategori iaitu kapal besar, di mana kapal besar ini adalah untuk pelayaran di perairan alam Melayu dan lautan luas serta ke negara lain. Contoh kapal besar seperti kapal Jong, Gali, Pinisi, Pinas dan Beda. Kategori kedua pula adalah kapal sederhana. Ia adalah untuk pelayaran di perairan dan antara pelabuhan alam Melayu. Sebagai contoh, kapal Padewakang, Nadir, Lancang, Patoroni, Penjajab, Tongkang, Kora-Kora. Yang terakhir pula adalah kapal atau perahu kecil. Ia adalah untuk pengangkutan di pelabuhan, pesisir pantai dan sungai yang terdekat saja. Sebagai contoh adalah seperti perahu kolek, balok, jalur, kapal kajangan, perahu kakap dan sekoci. 2.3. Aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan wujud di antara tanah besar dengan Asia Tenggara yang melibatkan negara seperti Vietnam, China dan Kemboja dengan semenanjung tanah Melayu dan Kepulauan Asia Tenggara terutamanya pada zaman Kerajaan Funan yang berlaku sejak abad kedua Masihi lagi. Justru itu dapat dibuktikan bahawa masyarakat maritim di alam Melayu sudah menjalinkan hubungan perdagangan dengan dunia luar. Kemahiran dalam pembuatan kapal serta pelayaran juga telah mendorong masyarakat Melayu untuk menjalankan aktiviti perdagangan dengan pedagang asing. Kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara adalah akibat daripada reaksi penduduk setempat yang melihat adanya ruang dan peluang berdagang dengan para pedagang asing. Perkara ini menunjukkan bahawa masyarakat maritim di alam Melayu sememangnya berfikiran terbuka untuk mencuba sesuatu perkara yang baharu untuk dipelajari bagi memajukan lagi tanah air dengan sumbangan ekonomi laut. Kemasukan para pedagang dari luar seperti Arab, Parsi, India dan China telah melancarkan lagi perdagangan di rantau ini dan ia telah membuka peluang keemasan yang telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pemerintah setempat dengan menawarkan pelbagai komoditi dan kemudahan para pedagang asing termasuk menjalinkan hubungan diplomatik seperti dengan China. Kepulauan Melayu sudah menjadi pilihan atau sasaran para pedagang asing dari luar Kepulauan Melayu kerana kekayaan sumber bahan mentah yang dimiliki seperti rempah ratus, lada hitam, kapur barus, damar,
Bawan kesturi, emas, biji timah, gading, sarang burung serta kedudukan Kepulauan Melayu juga adalah yang strategik dan jauh daripada ancaman angin monsun, di mana antara bulan Januari hingga April tiada angin yang akan bertiup di mana-mana arah. Oleh itu, kapal-kapal perniagaan tidak dapat berlayar dan terpaksa singgah di mana-mana pelabuhan di alam Melayu, dan yang menjadi pilihan mereka pada abad ke-15 yang terutama adalah pelabuhan di Selat Melaka. Seterusnya 2.4, aspek kepercayaan. Kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu terdahulu adalah kepercayaan terhadap akan ada, iaitu kehidupan setelah mati, di mana mereka mempercayai bahawa orang yang telah mati akan bangun semula untuk meneruskan dunia yang baru di alam yang berlainan ataupun hidup semula sebagai orang lain di dalam dunia. Terdapat penemuan perahu gendang gansa di kampung Sungai Lang, Banting, Selangor yang telah dijadikan sebagai sebuah medium atau alat untuk pengebumian masyarakat pada ketika itu. Pengebumian yang menggunakan medium perahu ini disifatkan sebagai pengebumian yang simbolik bagi ahli masyarakat yang menduduki kedudukan yang tertinggi di dalam sosial. Selain itu, terdapat juga setengah tapak pada zaman logam yang dibuktikan penemuannya di Gua Niyah, Sarawak, Kampung Sungai Lang, Selangor dan Kuala Selising, Perak, di mana para penyidik mendapati bahawa masyarakat di kawasan tersebut mempercayai bahawa roh si mati akan berhijrah ke alam lain dengan menaiki perahu, ataupun mereka mempercayai bahawa pengebumian menggunakan perahu diamalkan adalah sebagai simbolik kepada perpindahan roh si mati ke alam yang lain. Justru itu, mereka telah menggunakan perahu sebagai salah satu medium untuk upacara pengebumian. Tambahan lagi, cara-cara masyarakat di kawasan tersebut melakukan upacara pengebumian adalah dengan cara mayat-mayat diletakkan di dalam perahu sewaktu pengebumian dan disertakan pula dengan beberapa objek mewah seperti perahu gendang gansa yang dilakukan di Kampung Sungai Lang. Yang terakhir, 2.5, manuskrip Melayu. Manuskrip Melayu dapat diertikan sebagai karya bertulis tangan dalam tulisan Jawi yang dihasilkan dalam lingkungan awal kurun ke-16 hingga awal kurun ke-20. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu dahulu telah lama mengamalkan penulisan secara bertulis tangan bagi merekod perkara atau peristiwa penting untuk dijadikan sebagai kegunaan masa akan datang serta untuk simpanan bagi generasi akan datang. Contoh manuskrip Melayu yang menceritakan berkaitan dengan masyarakat maritim adalah Kesusasteraan Melayu Klasik. Kesusasteraan Melayu Klasik telah menyumbang data terhadap pelbagai jenis perahu dan kapal layar dan fungsi serta saiznya. Terdapat juga yang menyatakan berkaitan pemilik satu-satu jenis perahu dan status sosial pemilikannya. Asal-usul pelbagai jenis perahu juga boleh ditentukan dengan menilai pernyataan yang ditulis. Sebagai contoh teks Kesusasteraan Melayu Klasik yang ada mencatatkan berkenaan kisah penggunaan perahu adalah seperti Sejarah Melayu. Yang terakhir, 3.0, kesimpulan. Kesimpulannya, ciri-ciri yang dijelaskan di atas jelas membuktikan bahawa masyarakat Melayu dalam Melayu adalah sebuah masyarakat maritim yang dinamik, di mana mereka lebih cepat menerima perubahan yang ketara kerana menjadikan pola hidup yang bersifat terbuka. Mereka juga tidak lagi berfokuskan kepada aktiviti yang bertuju kepada agraria. Mereka lebih mementingkan aktiviti maritim yang lebih menguntungkan bagi mereka. Melalui aktiviti maritim juga, mereka telah menyumbangkan kemajuan wilayah pentadbiran dengan kemasukan pedagang-pedagang asing yang memerancangkan lagi ekonomi maritim yang telah dijalankan. Justru itu, muncullah kerajaan-kerajaan di alam Melayu seperti Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, Majapahit, Sriwijaya, Funan, Champa, Aceh, Johor Riau dan sebagainya yang telah menjadikan kerajaan-kerajaan yang terpengaruh dan berkuasa pada ketika itu.